Sebab tu saya kata, semua isu di dalam tasawuf ini ada sumber, bukan tak ada sumber. Cuma beza dia tuan-tuan tahu ke tidak? Ke nak dengar penipuan yang dibuat oleh golongan-golongan yang menentang tasawuf, berdayah seolah-olah tak ada dalil. Mana ada dalil? Nah, jadi dalam kitab tasawuf Risalah Kusyairiyah, dia berbicara tentang banyak hal, tuan-tuan. Dia berbicara tentang tafwid, berbicara tentang taslim, ada dalam tu. As-sama', majlis sama'. Majlis sama' ni apa? Orang Melayu kadang sebut simak, tapi yang betul sama'. Itu saya betulkan. Sama' ini adalah majlis duduk mendengarkan orang membaca Al-Quran, atau mendengarkan orang baca hadis, atau mendengarkan solawat, atau mendengarkan qasidah-qasidah memuji Rasulullah SAW, atau memuji Allah SWT. Tak kisah. Ini nama dia majlis sama. Dalam kitab-kitab tasawuf dia tak spesifikkan kena selawat. Means dia umum. Boleh Quran, boleh hadis, boleh apa. Yang penting majlis tersebut bila kita dengar, hati kita bergelur, semangat kita ibadah kita tambah kuat. Ini maksud dia majlis sama. Lalu majlis sama ni bermacam-macam lah. Kalau Al-Quran, dengar Al-Quran lah. Bacaan Al-Quran, ikut tilawah, tadabbur. Kalau di pondok kami, Ramadan, lepas tarawih, dan mukrid yang fasih Quran kan, mukrid dia akan baca. Lepas tu kiai akan tafsirkan. Tadabbur lah. Kita duduk dengar, yang tua-tua bawa kertas tulis, kan? Yang pelajar kadang dengar, bawa kitab dan baca, dengar. Itu tadabbur, reflect. Ada hadis sama hadis. Di pondok-pondok kita bulan Ramadan siang malam baca hadis Bukhari dan Muslim. Kitab Bukhari itu khatam dengan syarah. Kiai saya mengajar Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dia ngaji dengan Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki dari awal sampai akhir. Dia sufi. Hari ni kat Malaysia bila cabut hadis macam Wahabi saja. Betul. Ulama tasawuf baca Sahih Bukhari. Ni kisah dia. Saya ngaji. Kita kena mengaji. Ini hadis. Dan dia sebutlah, okey, hadis ini kalau Syafi'i dia tak pakai hadis ni, dia pakai hadis ni. Kenapa khilaf fiqh? Hadis itu ada kesan untuk memberi khilaf. Syekh Muhammad Awamah masih hidup. Dia karang kitab kenapa hadis kadang-kadang memberi sumbangan kepada khilaf ulama. Means khilaf ulama empat mazhab itu terjadi kerana perbezaan hadis yang dirujuk. Bukan sebab dia tak tahu hadis tu. Dia tahu hadis tu, tapi kerana ada pertentangan, kita panggil ta'arud, ada percanggahan hadis tersebut. Salah satu kaedah tarjih menggugurkan satu hadis, mengambil satu hadis. Perlu ke kepada Bukhari saja? Tak. Imam Syafi'i sebelum Imam Bukhari Syekh. Imam Syafi'i ini sebelum Imam Bukhari. Jadi jangan menilai kita tarjih hadis kerana itu Bukhari, itu lebih layak dipakai. Itu Muslim bawah sikit. Itu Abu Daud lagi bawah. Itu orang yang tak tahu fiqh cakap macam tu. Orang tak tahu usul fiqh. Sebab tu kena dalam ijtihad fiqh kena ada usul fiqh. Orang yang duk mengkaji hadis lalu hina usul fiqh. Dia kata dulu bolehlah saya ngaji usul fiqh. Sekarang saya tahu hadis, saya pakai hadis, saya tolak usul fiqh. Tu orang macam ni orang tak betul. Usul fiqh ni Imam Syafi'i karang kita Ar-Risalah tuan-tuan. Ada Imam Syafi'i kata pegang Sahih Bukhari, yang lain tak ada. Ini sebelum Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu Bukhari tak lahir lagi. Atau dah lahir tapi belum lagi ada Sahih Bukhari tuan-tuan. Ini kita kena faham. Jadi penilaian hadis ikut sesuai mujtahid. Nak kata Imam Syafi'i tak cukup alim hadis ke? Tak boleh bezakan yang sahih dan tidak sahih. Ini saya nak tanya tuan. Kisah perbahasan lelaki sentuh isteri batal ke tak batal wuduk dia. Oh, ini ada hadis Sahih Bukhari. Rasul cium Aisyah, atau Rasul kaki dia Aisyah hulu kaki dia kena kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini jelas batal. Ini Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Entah nak lawan ni hadis sahih. Saya kata dia ni tak tahu usul fiqh. Mungkin Imam Syafi'i dia bukan mungkin, dia pakai dalil dari Quran.
Al-Quran itu difahami dengan dalalahnya, dengan makna batal. Kerana boleh ada syahwat. Tak ada syahwat, macam mana kita nak ukur tak ada syahwat? Pegang sentuh batal lah. Hadis tu macam mana? Hadis tu boleh tafsir yang lain. Rasul mungkin ketika cium Aisyah, kita tahu Sayyidatuna Aisyah itu ummahatil mukminin, ummul mukminin. Ummul mukminin, dalam kita tahu dalam syariat wajib menutup seluruh auratnya. Maksud seluruh tubuh ini aurat. Kalau mereka keluar mesti tutup. Mana tahu dia pakai niqab, dia cium. Waktu kaki menyentuh Rasulullah SAW, mana tahu ketika itu menyentuh kaki Rasul, tapi yang dikenakan itu adalah khuf Rasulullah SAW. Khuf, kan Rasul pakai khuf. Atau yang dimaksud kaki itu adalah jubah Rasulullah SAW. So dalalah dia bagi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'ah faham. Dia masih ada tidak jelas, bukan wuduh. Jadi boleh dipakai ayat lain untuk mentarjih. Jangan pula kita, oh kita tak nak pakai ni, kita kena pakai yang ni hadis, saya nak pakai hadis. Ada kaedah dia usul fiqh. Ini yang kita kata, ada kaedah usul fiqh. Oh, kita kena tasamuh Ustaz. Yang baru-baru ni marah sebab Ustaz Don kononnya tak tasamuh dengan perbezaan pendapat. Kita kat Malaysia ni mazhab Syafi'i, so biasalah kita kata mazhab Syafi'i kata batal lah. Oh, dia tak sebut mazhab lain. Tak semua orang kena sebutlah mazhab lain. Takkanlah saya nak ajar Safinatun Najah, oh ni tak tasamuh dengan mazhab, kena bahas juga kitab-kitab mazhab lain. Tak betul lah cara pengajaran. Tapi bila kita berfatwa, itu bab lain. Bila kita berfatwa, now of course kita ada mazhab Syafi'i, tapi fatwa kadang-kadang perlu kepada keluasan kerana situasi keadaan yang berbeza. Kita ambil mazhab yang lain, contoh dia bab zakat, ini keluar dalam fatwa supaya orang awam tak susah. Kalau nak ambil beras, habislah lori kita nak bawa. Lagi banyak lembaga zakat ataupun PPYP PPZ apa nama dia, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, kena sediakan lori. Ini lebih memberatkan. Maka dipakailah mazhab Hanafi sesuai dengan ijtihad. Orang awam dia tak tahu talfiq ke tak talfiq ke, itu urusan mufti. Tapi bila ke awam nak bahas, Ustaz, solat kita nak baca basmalah ke tak Fatihah kita? Memanglah mazhab Maliki tak payah baca basmalah. Cuba kalau kita buat begitu, tak celaru orang kat sini semua. Ustaz, bukan kita belajar Fathul Qorib dengan Ustaz hari tu. Safinatun Najah ada bismillah ke Ustaz? Kan? Bukan di Mahadramiyah bukan ada bismillah ke? Memanglah ada. Kenapa ni? Oh, saya saja pakai mazhab Maliki. Kita jangan rigid. Kita kena open. Pakai mazhab lain. Kan dia itu buat apa? What's the point? Depan orang apa? What's the point nak pakai mazhab lain ketika nak solat? Come on lah, logik sikit lah. So ada kaedah dia. Ini ada kaedah dia. Pengajaran ada kaedah dia. Amalan seharian ada kaedah dia. Fatwa ada kaedah dia. That's why you need usul fiqh. Tapi kalau dah tak nak pakai usul fiqh, kalau nak pakai hadis Sahih Bukhari, Muslim, bukan tak boleh. Boleh, kaedah tu faham tak? How do you want to understand Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Tak semua hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah boleh diamalkan dari segi nasikh wal mansukh. Kita kena nilai juga. Hadis sahih tapi mansukh. Mansukh tu apa? Hukum dia ada dibatalkan. So you have to understand itu. Ayat Al-Quran pun kadang nasikh wal mansukh. Ada yang nasikh hukumnya, nasikh qiraatnya, bacaannya tetap tapi hukumnya dimansukh. Ada yang dimansukhkan qiraatnya tapi hukumnya tetap. Panjang kalau saya buka tu tuan-tuan. Tapi you need this. That's why. Sebab tu kalau saya di pondok dulu memang diajarkan kitab usul fiqh, nama dia Jam'ul Jawami', 2 jilid tebal tu. Itu kena khatam. Kiai saya tak bagi balik kalau tak khatam. Kelas 3, 2 aliyah, 3 aliyah. Ni 2 kelas terakhir. Lepas 3 aliyah tu dah lulus lah. Lulus. Baru boleh balik. Kena khatam. Dan kenapa? Sebab usul fiqh yang kita mengaji di warakat, banyak lagi isu tak dibahas. Bila mengaji Jam'ul Jawami' baru faham. Muncul khilaf, perbahasan yang mendalam dalam fiqh. Tiba-tiba saya balik Malaysia, saya terkejut. Ada madrasah-madrasah yang datang daripada India dan lain-lain. Dia tarjih hadis, dia tarjih fiqh guna hadis Bukhari, hadis Muslim. Saya kata, ini menyeleweng macam ni. Salah.
Lepas tu nak claim kita ikut bermadhab. Itu sebab itu kawan saya dia daripada Madrasah Tabligh, AJK, Jawatan Kuasa Fatwa Wilayah Persekutuan, Ustaz Maulana Manan Lubis. Dia ada pondok di Batan Kali. Dia buat buku nak betulkan balik, kerana ada orang ngaku dia bendi, ngaku golongan-golongan mazhab Hanafi, mazhab apa kononnya ahli sunnah ikut mazhab, tapi bila tarjih fiqh dia guna hadis Sahih Bukhari. Itu tak betul. Ini dibetulkan. Dia tulis buku tu, dia hadiahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama pun puji dia, bagus buku ni. Itu tuan-tuan dan puan-puan.